Okey, semua dah ambil tempat. Tak payah pilih-pilih pun komputer tu, semua sama je. Okey, dah ambil tempat. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak. Okey, hari ini kita akan belajar di dalam makmal komputer kerana cikgu nak kita buat aktiviti lah. Jadi aktiviti kita hari ini kita nak lebih seronok sikit, kita akan menggunakan komputer, kita nak gunakan jaringan internet dan sebagainya lah. Okey, jadi sebelum tu kita baca doa dulu sebelum kita mula pembelajaran lah. Okey, Azim baca doa. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita sebelum saya mulakan PDP hari ini, saya nak tanya, siapa yang dah baca apa yang saya minta minggu lepas? Okey, minggu lepas saya tugaskan apa? Saya tugaskan untuk bawa buku ni dan sebelum tu mesti baca buku ni. Okey, siapa yang dah baca? Minggu lepas saya suruh baca apa? Azim? Saya suruh baca apa minggu lepas? Sebaik boleh jawab. Walaupun dia main-main, dia sengih-sengih, dia boleh jawab. Bagus. Mulai 9 untuk Abah. Okey. Siapa dah baca? Angkat tangan. Saya nak tengok berapa orang dah bersedia, berapa orang dah baca terlebih awal, berapa orang yang dengar arahan saya. Okey, bagus. Inilah 4 Zamrud. Memang terbaik. Kalau suruh baca, suruh buat. Macam inilah. Inilah orang kata ciri-ciri orang nak berjaya. Kerana apa? Kerana kejayaan tak akan datang bergolek. Jadi kejayaan tak akan datang kepada orang yang malas. Jangan mulut je cakap nak berjaya tapi hakikatnya tangan, kaki semua tak bergerak, kan? Okey, jadi kalau semua dah baca, bagus. Jadi hari ini saya nak bacakan kamu sinopsis supaya apabila saya bacakan untuk kamu boleh mengimbas kembali. Kamu boleh ingat kembali jalan cerita dia, kamu boleh ingat kembali watak-watak dia, dan dalam masa yang sama kamu boleh tangkap apakah tema, apakah persoalan yang terdapat di dalam cerpen ini. Kerana pada hari ini kita nak tengok tema. Fokus saya pada hari ini adalah untuk mengajar tema dan persoalan. Okey, jadi untuk permulaan saya akan membacakan sinopsis. Okey, sementara saya membaca sinopsis tu, saya tak nak tengok pun ada orang cuit sana cuit sini, sentuh-sentuh komputer. Kerana apa? Saya belum lagi bagi arahan untuk kamu pegang tertikus tu untuk cuit-cuit sana. Okey, belum lagi. Jadi semua orang kena pinjamkan saya mata, pinjamkan saya telinga, kunci mulut. Dan sambil-sambil tu bolehlah ambil pen, pensel ataupun kertas, buku dan sebagainya untuk catat isi-isi ataupun poin-poin penting. Dan sementara tu boleh juga pandang slide. Jangan pandang saya. Okey? Saya mulakan. Detik-detik gembira apabila kesemua keluarganya berkumpul dalam satu malam bersama-sama. Sudah lama mereka tidak merasai kegembiraan pada malam itu. Lauk pauk yang dimasak oleh ibu juga kelihatan sangat istimewa. Abah orang yang paling gembira tak kala melihat kesemua anak-anak berkumpul. Aiman? Suka sangat. Apa yang suka sangat tu? Mengganggu ya? Okey, kita sambung. Abirah melihat Along dan Acik sudah berdamai, tetapi selepas 3 bulan keluarga Abirah kembali murung apabila emak telah dijemput ilahi. Oleh itu, Abirah berusaha untuk mengembirakan abahnya dan meluangkan masa bersama abah. Ekoran abah begitu kesedihan selepas kehilangan ibu. Abirah sangat rapat dengan abah dan Abirah juga faham akan kesibukan abang-abangnya yang sudah pun berkeluarga. Sayangnya Abirah terhadap abah terbukti apabila Abirah sanggup menolak tawaran untuk keluar negara sambung belajar di sana dan menolak cinta terhadap Dr. Lokman. Permintaan abah suatu hari untuk makan gulai sembilang bersama-sama anak-anaknya cuba dipenuhi oleh Abirah. Abirah telah memasakkan gulai sembilang buat abah bersama-sama dengan isteri Acik. Along dan Angah tidak pulang bersama. Sungguh pun begitu, abah kelihatan gembira sahaja. Namun Abirah turut tahu di sebalik riak wajah abah sangat sedih kerana Along dan Angah tidak dapat bersama pada malam itu. Rupa-rupanya malam itulah malam terakhir abah menunjuk kasihnya dan malam terakhir juga abah bersama mereka. Keesokan paginya, Abirah mengejut abah untuk bersolat subuh dan mendapati abah telah pergi buat selama-lamanya. Dan pada akhirnya
Alung dan Angah pulang dengan wajah kekesalan. Okey, saya dah selesai pun baca sinopsis ni. Saya nak tanya, apa yang kamu dapat daripada sinopsis ni? Aiman, Azim, Alia, Iman, siapa nak jawab? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu nampak tentang cerpen ni? Apa yang kamu perhatikan baik-baik yang di dalam cerpen yang saya dah baca daripada sinopsis tadi, yang kamu pun dah baca daripada keseluruhan cerpen, daripada ku bentang sehelai peta ni kan. Jadi bila kamu baca tu mesti pun kamu dah dapat sebenarnya poin-poin tu. Jadi bila saya baca lagi sekali, kamu dapat lagi sekali. Maknanya saya baca ni ibarat pengukuhan lah untuk kamu kan. Okey. Bagus. Aiman dah angkat tangan, dia nak jawab. Okey, apa yang Aiman dapat? Okey, Aiman cakap dia dapat tahu bahawasanya cerpen ini menceritakan tentang kasih sayang seorang abah. Okey, Alia. Alia dah angkat tangan daripada tadi lagi. Okey, pengorbanan kasih anak terhadap bapa. Okey. Fahmi. Apa mak? Saya tak dengar. Okey apa? Okey, Fahmi cakap hubungan kekeluargaan yang erat. Alia, pergaduhan adik-beradik yang akhirnya cari-cari bulu ayam. Okey, bagus. Apa yang kamu cakap tu semua betul. Semua benar. Orang kata tiada yang benar melainkan yang benar. Semua betul. Maksudnya betul-betul lah terbukti bahawasanya Pak Zamrud, kelas kamu semua membaca dan mendengar arahan daripada saya. Okey. Yang seterusnya kita akan belajar tema. Okey, yang seterusnya kita nak tengok tema. Apakah tema di dalam cerpen Bulan 9 untuk Abah? Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa tahu maksud tema? Angkat tangan. Yang mana tahu maksud tema? Angkat tangan. Alia suka sangat berborak tu. Kenapa Alia? Kenapa Alia borak apa? Boleh share dengan saya berborak apa? Apa yang seronok sangat tu? Saya nak tahu juga. Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa dia dengar. Nanti tertinggal arahan daripada saya. Okey? Nanti tertinggal lah apa yang saya nak sampaikan. Nanti tertinggal, Alia tak dapat kan hari ni. Okey, tema. Siapa tahu maksud tema tu apa? Tak ada orang angkat tangan ni, maknanya mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi tak tahu tak apa, biar saya terangkan lah. Okey, boleh tengok slide dekat depan yang saya nak paparkan ni. Okey, saya bacakan. Okey, tak apalah, saya nak minta siapa bacakan ya. Kalau saya suruh baca, semua tunduk, semua diam je. Tak apalah, biar saya baca. Tema ialah dasar ataupun persoalan yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. Okey, biasanya dalam sesebuah karya sastra, kebiasaannya hanya mempunyai ataupun digagaskan oleh salah satu tema sahaja. Hanya digagaskan oleh satu tema sahaja. Kalau kata cerpen tu tema kekeluargaan. Kalau kata tema tu kasih sayang. Kalau kata tema tu kecintaan kepada alam sekitar. Okey? Okey, jadi untuk Bulan 9 untuk Abah ini, cerpen ni, macam mana kita nak tahu dia bertemakan apa? Okey, saya nak kamu semua orang buka komputer yang saya dah yang saya dah setting tu. Saya dah bukakan kamu puzzle, jigsaw puzzle. Saya nak semua orang cantumkan gambar dan kita sama-sama cantumkan gambar dan kita teka. Apa tema? Apa tema Bulan 9 untuk Abah ni? Apa tema cerpen ni? Okey, jom kita sama-sama. Okey, kita dah cantumkan gambar tadi kan? Okey, kamu rasa apa tema dia? Okey, bagus. Okey, gambar ahli keluarga sedang menikmati juadah kan? Itu kita tunjukkan tema kasih sayang lah. Kasih sayang di antara keluarga. Okey, jadi tema bagi cerpen Bulan 9 untuk Abah ni, kamu boleh lihat kan? Kamu boleh lihat
saya papar dekat depan. Okey, apa yang saya paparkan adalah cerpen ini bertemakan kasih sayang antara seorang ayah terhadap anak-anak. Tema cerpen ini digambarkan oleh pengarang menerusi watak abah yang terlalu merindui anak-anak sejak kematian isteri ataupun ibu kepada anak-anaknya. Abah kesunyian dan hanya ditemani oleh anak bongsunya iaitu Awirah. Tetapi Abah cukup memahami akan kesibukan anak-anaknya terhadap urusan masing-masing dan tidak pernah memarahi ataupun mengambil hati akan anak-anaknya. Okey, dapat tak? So apa tema dia? Tema kasih sayang, tema hubungan kekeluargaan. Okey, pandai. Okey, bagus. Jadi kita nak pergi yang seterusnya, kita nak tengok persoalan pula. Apa persoalan di dalam Gulai 9 untuk Abah? Macam mana dengan aktiviti yang pertama tadi? Cantum-cantum puzzle. Best kan? Cantum-cantum puzzle, lepas tu teka. Apa di sebalik gambar. Okey, yang seterusnya saya nak sampaikan kepada kamu tentang persoalan yang terdapat di dalam cerpen Gulai 9 untuk Abah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa tahu apakah maksud persoalan? Kalau saya tanya, semua senyap, semua tunduk, semua diam kan? Bila saya tak suruh bercakap, nak bercakap. Itulah kamu kan? Okey, jadi hari ni saya nak bagi tahu apakah maksud ataupun definisi persoalan. Persoalan adalah persoalan pokok ataupun idea dasar ataupun amanat ataupun mesej pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca, alias seronoknya berborak dengan Iman. Berborak apa itu? Okey. Kalau tak ada apa-apa dengar. Pinjamkan saya mata, pinjamkan saya telinga, kunci mulut. Okey. Saya nak tengok kepada persoalan. Okey, untuk persoalan ini saya nak kamu tulis di dalam peta iting. Okey, kali ni jangan usik-usik lagi komputer kerana lepas ni baru kita ada aktiviti dengan komputer. Kali ni saya nak semua orang keluarkan pensel, keluarkan pen dan sebagainya dan saya akan edarkan peta iting. Okey, peta iting. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Okey, peta iting ada berapa jenis? Peta iting ada 9 jenis. Okey, hari ini saya nak guna salah satu daripada jenis peta iting. Saya nak guna peta iting peta buih. Okey, dari peta buih ni saya nak masing-masing catatkan apa persoalan yang awak dapat daripada pembacaan awak minggu lepas dan juga pembacaan sinopsis daripada saya tadi. Saya nak awak muntahkan balik, orang kata tulis balik apa yang awak dapat. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya edarkan kertas ni, kita boleh mulalah. Okey, lepas awak dah tulis nanti, kita akan sama-sama baca dan saya akan tambah sedikit beberapa persoalan lain sekiranya tidak ada. Okey? Terusnya saya nak tambah. Okey. Jadi lepas dah tengok peta-peta iting kamu tadi, saya dah tengok memang ada idea, memang ada ilmu kat situ. Memang kamu aplikasikan sepenuhnya, kamu ada tulis. Tapi ada yang tulis penuh, ada yang tulis 1-2 kan. Tapi tak apa. Sekarang ni saya nak terangkan tentang beberapa persoalan yang terdapat di dalam cerpen Gulai 9 untuk Abah. Okey, jadi siapa selalu ingat apa yang saya tekankan setiap kali kamu membaca buku teks apa? Saya selalu tekankan untuk kamu mencatat dekat mana isi-isi poin penting. Okey, contohnya persoalan bagi kasih sayang ada di surat 92. Okey, kenapa kena buat macam tu? Maksudnya lebih senang lah. Maknanya kita nak tengok bukti dekat mana bukti kasih sayang. Okey, jadi saya nak dekat dalam cerpen ni saya dapati bahawa ada banyak persoalan, tapi kita nak tengok 8 persoalan. Kasih sayang. Okey, bagus. Dekat mana bukti kasih sayang tu? Pada muka surat 92 di mana Abah merasakan rasa kasih, rasa rindu terhadap arwah ibu ataupun arwah isterinya. Okey, persoalan yang kedua adalah kita nak tengok tentang persoalan tanggungjawab terhadap keluarga di mana Abah meluahkan rasa
rasa lega apabila dia selesai menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak, iaitu memberi pembelajaran, memberi pendidikan agama. Okey, persoalan yang ketiga kita dapat tengok persoalan perselisihan faham. Okey, sampai itu kamu boleh catat dan kamu boleh tengoklah slide kat depan ni yang saya nak tunjukkan kan. Okey, persoalan kesibukan dalam kerjaya, mendapat menjejaskan hubungan kekeluargaan. Contohnya Alung dan Angah tidak dapat menggunakan permintaan Abah. Yang keempat, kita nak tengok persoalan tentang sifat berhati-hati memilih pasangan hidup, di mana Avirah sanggup menolak cinta Dr. Lokman kerana apa? Kerana dibimbang. Pada muka surat nombor 93 ada nyatakan kerana dibimbang, takut-takut Dr. Lokman tu tak boleh masuk dalam keluarga dia kerana keluarga dia ni berasal daripada kampung. Sedangkan Dr. Lokman berasal daripada bandar kosmopolitan. Okey. Yang keenam, kita nak tengok persoalan tanggungjawab demi rasa. Demi rasa. Maksudnya Avirah ni dia sanggup menolak cinta Dr. Lokman untuk menjaga abahnya. Okey, yang ketujuh, persoalan amalan tolong-menolong dalam keluarga. Contohnya Avirah ni bekerjasama ataupun saling tolong-menolong dalam menyiapkan permintaan abah untuk memakan bulan 9 seperti mana yang dimasak oleh arwah ibu mereka. Ada juga persoalan tentang keinsafan terhadap kesalahan diri, di mana Alun dan Angah ni rasa menyesal apabila tidak dapat pulang ke kampung. Okey, yang terakhir saya fikir persoalan kepatuhan terhadap ajaran agama, di mana selain daripada kasih sayang, ada juga dalam cerpen ini diterapkan tentang agama, di mana Avirah ni pada muka surat 94 ada dinyatakan bahawa Avirah ni cuba mengejut abahnya untuk bersolat subuh, tetapi abahnya kelihatan kaku. Rupa-rupanya itu adalah rupa-rupanya abahnya telah pun pergi buat selama-lamanya. Okey? Itulah di antara persoalan yang kamu yang kita dapat tengok dalam cerpen bulan 9 untuk abah. Jadi antara poin-poin yang kamu dah tulis tadi memang sedikit sebanyak memang betul. Memang betul, tapi ada yang saya dah kurang-kurangkan tadi, ada yang saya dah tambah-tambahkan. Apabila yang tadi kamu dah catat, nanti saya pulangkan balik, kamu boleh tambah dekat mana berserta dengan halaman yang saya dah baca tadi, dan kamu boleh rujuk balik. Okey, setiap kali kamu membaca perlu catat di mana isi dia dan di mana petikan tu berada. Katakan di muka surat 92, tulis 92. Kalau berada di surat 150, tulis 150 lah. Senang kita nak rujuk pada masa akan datang. Okey? Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada kuis. Siapa seronok nak main kuis? Kan? Persoalan dah belajar, tema dah belajar. Jadi saya fikir kita akan buat kuis. Sebab apa buat kuis? Sebab itulah saya nak belajar di dalam makmal komputer. Sebab kita nak buat kuis. So that bila kita buat kuis, dia akan menambahkan lagi pengukuhan, akan menambahkan lagi ilmu yang kita patut dapat di dalam kelas. Okey. Jom kita akan buat jom kita akan buat kuis. Semua orang boleh buka on boleh on komputer. Okey, jangan search benda lain. Saya dah bagi link kat situ. So klik link tu, okey? Jom.
kita dah berada di penghujung rancangan. Taklah. Kita pun dah berada di penghujung kelas. Okey, kita dah nak habis dah. Jadi saya harap sangat kamu dapat input-input penting yang saya dah ajar tadi, yang saya dah sampaikan tadi, daripada sinopsis, daripada tema, persoalan, aktiviti kuis. Saya pun dah bagi slide kat depan, saya dah bagi kamu ilmu kan. Okey, saya dah suruh kamu catat sama-sama saya baca. Saya suruh kamu catat persoalan berserta dengan muka surat yang berserta dengan halaman kan. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas, saya nak tanya, siapa ada soalan, siapa ada pertanyaan, siapa ada rasa macam tak jelas lah cikgu ajar hari ni, cikgu ajar saya tak dapat lah kan. Okay, siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam ada nak tanya, ada something yang macam apa rasa macam tertanya-tanya, orang kata tertanya-tanya, sifat macam inquiry, nak tahu apa rasa macam tak sampai yang saya cuba nak sampaikan. Siapa ada nak tanya? Okey, kalau tak ada orang nak tanya, tak ada orang angkat tangan kan. Jadi saya membuat anggapan bahawa semua faham lah. Jadi bila semua faham, saya nak minta 2 orang daripada kamu untuk bagi tahu saya apa yang hasil ataupun apa yang input yang kamu dapat pada hari ini. Okey, saya nak pilih orang yang paling diam lah hari ni. Saya nak pilih Tengku lah. Okey, Tengku. Okey, Tengku cakap dia dapat tahu, dia dapat input tentang rasa kasih sayang di dalam keluarga. Okey, di mana kasih sayang Awirah terhadap Abah terhadap Awirah. Okey, Maisarah, Fahmi. Okey, Fahmi pula bagi tahu dia dapat tahu tentang tema, tentang persoalan. Tema tu hanya ada satu. Lepas tu dia dapat tahu tentang rasa pengorbanan anak terhadap ayah. Selama ni kita dengar pengorbanan ibu bapa terhadap anak, tapi kali ni di dalam cerpen ini anak tersebut ataupun Awirah mengorbankan rasa cinta terhadap Dr. Lokman demi untuk menjaga abahnya di kampung kerana bimbang. Dr. Lokman merupakan orang bandar dan bimbanglah kalau dia berkahwin, Dr. Lokman tak boleh sesuaikan diri untuk berada di dalam situasi Awirah yang berasal daripada kampung. Okey, dengan itu selesai sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita akan baca doa dulu. Okey, sebelum kita balik ke kelas. Pastikan jangan ada sampah. Jangan tinggalkan sampah di dalam makmal komputer, sebab nanti kalau kita buat sampah, kalau kita buat hal, kita tak dapat masuk dalam makmal komputer ni. Seronok kan baca guna makmal komputer? Kita guna komputer, kita guna internet, kita buat puzzle. Jadi kalau nak masuk lagi, jaga kebersihan makmal, jaga nama baik Pak Zamrud. Jangan buat sampah, jangan bising. Okey, sebelum tu semua berdiri. Okey, tolak kerusi ke dalam meja, tutup semua komputer. Ambil semua habuk-habuk umadan kamu tu, kutip, simpan. Ambil semua pensel, pen, baris sebagainya tu bawa. Okey, bangun semua. Okey, terima kasih. Semua beratur, pakai kasut dan masuk kelas lah. Okey, jangan merayau mata-rata terus masuk ke dalam kelas kerana cikgu kamu pun dah tunggu di dalam kelas. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya lupa, sebelum kamu balik kepada di kelas, minggu depan saya nak suruh kamu baca tentang sajak. Sajak apa? Saya nak suruh kamu baca tentang sajak Citra Pelangi Satu Malaysia. Okey? Baca dan hayati dan fahami baik-baik. Okey, saya fikir itu sahaja. Sekian, terima kasih lagi sekali dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Bye semua. Assalamualaikum.